Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi muslimin dan muslimat ahli jemaah Masjid Sengkurung pada malam ini, dan juga tidak lupa kepada mereka-mereka yang berada di line pada malam ini. Terima kasih ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini sehingga kita dapat mengadakan majlis ini. Dan terima kasih jugalah kepada orang yang telah berusaha untuk mengangkat meja ni dan juga kerusi ni, insya-Allah pada malam ni, sehingga kita dapat bersama-sama. Pada malam ni sesi yang keempat, kali yang keempat sesi kita, iaitu berkaitan dengan kisah nabi-nabi yang kita petik daripada Al-Quran. Yang kita petik daripada Al-Quran. Jadi sebagaimana kita sebutlah, ya, kita mengambil petikan-petikan ini adalah khususnya daripada buku-buku ataupun kitab-kitab yang telah disahkan, yang telah dibersihkan daripada sumber-sumber yang kadang-kadang dalam sirah Nabi ini bercampur bercampur aduk dengan perkara-perkara yang kita panggil sebagai Israiliyat. Israiliyat ini ialah perkara-perkara yang masuk ke dalam cerita-cerita, kisah-kisah Nabi-Nabi ini, sedangkan ianya adalah bukannya daripada Al-Quran, ataupun bukannya daripada hadis yang sahih, ataupun bukan daripada penjelasan oleh ulama-ulama tafsir yang muktabar. Israiliyat adalah cerita-cerita yang datang daripada ahli kitab, terutamanya orang Yahudi yang telah masuk Islam. Sebenarnya mereka ni seperti dalam sejarahnya ada beberapa orang yang sangat popular lah, seperti Ka'ab al-Ahbar contohnya, seperti contohnya Wahab bin Munabbih contohnya. Itu adalah tokoh-tokoh lah, orang-orang yang mereka ni berasal daripada agama Yahudi. Ada yang datang daripada Madinah, seperti Abdullah bin Salam contohnya. Abdullah bin Salam, dia ni seorang sahabat yang masyhur, tetapi dia adalah seorang pakar agama Yahudi, tapi dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia telah berceritalah kepada para sahabat ni tentang kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab Taurat. Jadi apa yang ada di dalam kitab Taurat ni kadang-kadangnya adalah cerita-cerita yang kurang betul. Tapi kisah-kisah ini sampai sekarang ni, sampai masa kini masih ada lagi kadang-kadang tu kita ceritakan. Kita tengoklah nanti apa-apa yang berkaitan dengan cerita-cerita yang kita lalui dalam kisah kita ni, kita akan ceritakan di mana tempat-tempat yang mana ada kisah-kisah Israiliyat di situ. Pada malam ni kita akan masuk kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam, iaitu yang pertamanya namanya adalah Adam. Nabi Adam alaihissalam, dan nama Nabi Adam ni, nama Adam ni diambil daripada bahasa Arab lah. Yang pertama sekali, setengah ulama kata Adam ni ertinya lah daripada Adamah, ertinya ialah warna merah. Warna merah, ataupun ada yang kata warna putih, tapi satu color. Color yang di antara merah dan putih, gitu. Itu Adam dalam bahasa Arab. Jadi setengah ulama mengatakan bahawa nama Adam tu ialah kerana kulit Nabi Adam adalah di antara merah dan putih, tengah-tengah itu. Tak terlalu putih, tak terlalu merah gitu. Nak kata coklat ni gelap-gelap sikit kan, kita orang Melayu. Kalau kita kata orang Cina ke orang Eropah ke tu color dia putih kan, setengah tu putih sangat. Jadi dia tengah-tengah antara itu. Itu Nabi Adam lah alaihissalam. Tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada minggu lepas, bahawa diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila malaikat ni datang untuk mengambil tanah ni, dia tidak mengambil tanah daripada satu tempat bumi ni,
untuk dijadikan Nabi Adam tu. Tapi diambil daripada pelbagai tempat dan pelbagai color tanah tu. Ada color hitam, ada color putih, ada color ni. Jadi sebab itulah ulama kata terjadi daripada keturunan Nabi Adam ni macam-macam color anak-anak Adam ni. Ada orang putih, ada orang hitam, ada orang gelap, ada orang merah, ada macam-macam sekali color ni. Mengikut warna tanah yang telah diambil tu. Kemudian tu Nabi Adam AS ni, itu satu pendapat lah. Pendapat yang kedua mengatakan Adam ni daripada Adim. Adim ni kalau orang Arab maknanya ialah permukaan, maksud dia. Makna sebelah luar. Jadi dikatakan kerana apa? Kerana Nabi Adam ni tanah yang dibuat untuk menjadikan Adam itu adalah daripada tanah luar bumi, bukan dalam perut bumi, bukan dikorek masuk dalam dibuat keluar, bukan, tapi diambil daripada tanah luar ni. Gitulah, itu pendapat-pendapat ulama lah. Pendapat ulama ni disebutkan oleh ulama sahabat dan juga ulama tabi'in tentang perkataan tu. Yang keduanya, perkara kedua yang kita nak sebut pada malam ni tentang Adam ni ialah dalam Al-Quran dia ada sebut sebanyak perkataan Nabi Adam tu sebanyak 25 kali. 25 kali perkataan Adam ni. Dan dia ada dalam pelbagai surah. Surah ni banyak. Adam ni Nabi Adam AS ni kalau ikutnya ialah Nabi yang tidak diceritakan bahawa dia ni berdakwah. Dia tak cerita tentang Nabi Adam ni berdakwah. Yang Nabi yang mula-mula sekali yang Allah Ta'ala cerita tentang dakwah ni ialah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, Nabi yang ketiga, Rasul yang ketiga. Jadi Adam ni dia banyak cerita, tapi tak cerita tentang cerita tentang dia ni menyampaikan dakwah tu. Tak banyak. Nabi Nuh dia berbeza. Nabi Nuh ni menceritakan dia ni berdakwah kepada kaum dia selama 950 tahun. Kemudian orang tidak beriman juga, kecuali sedikit. Jadi orang-orang yang beriman itulah yang dia bawa naik ke kapal Nabi Nuh. Itu cerita Nabi Nuh. Cerita Nabi Adam ni dia banyak cerita perkara lain. Apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Adam ni? Jadi kita akan tengok yang perkara yang pertama ialah kejadian. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam ni disebut dalam Quran ialah kadang-kadang dia guna perkataan turabun. Turabun ni maknanya tanah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita ni daripada tanah. Nak bezakan dua makhluk lain. Yang pertama ialah jin. Jin ni daripada api. Memang Allah Ta'ala sebut jin ni daripada api. Dan kemudian yang ketiganya ialah malaikat. Jadi malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Jadi itu semua tu adalah perkara-perkara sahih lah yang sepatutnya kita. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut menekankan banyak kali disebutkan kita ni adalah daripada tanah. Jadi banyaklah ulama sebut hikmah-hikmahnya kenapa disebutkan perkataan tanah ni. Jadi nak ceritanya ialah antaranya ulama kata sebab oleh kerana kita ni tanah, maka kita sepatutnya kena rasa hina. Sebab tanah ni tak ada di atas, dia di bawah. Atas bukit tu lain lah. Sebab bawah tu kata kalau kita pijak tanah. Gitu kan. Dan sebab tu dia disuruh bila kita sujud ke tanah. Dan ulama kata ulama fiqh dia kata sujud atas tanah tu lebih afdal lagi daripada sujud atas kapet. Kata ulama sampai macam tu. Sebab apa dia kata? Sebab untuk merasakan kehinaan itu. Syekh mana sebut ni? Ada orang syekh tu yang masyhur lah kan. Syekh nama dia Syekh apa ni yang daripada Lubuk Merbau, negeri Perak tu kan. Yang besar, dia ada tulis satu kitab dia ialah Syarah Tirmizi, Syarah Sunan Tirmizi. Tu nama dia Bahrul Mazi. Nama dia Syekh Merbawi, nanti Syekh Merbawi nama dia. Sebab dia ni daripada Lubuk Merbau, jadi tukar nama dia jadi Merbawi. Itu. Dia ni tinggal di Mesir. Jadi dia tulis buku. Dalam buku tu dia sebut, dia nakalkan daripada Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dia kata kita manusia ni sujud dalam sembahyangnya, sujud di atas tanah tu lebih afdal lagi daripada sujud di atas lapik. Sebab tu dia kata masa zaman Nabi SAW tu masjid dia adalah atas tanah. Dia buat atas tanah dan dia tak ada lapik. Itu bukanlah maknanya nanti semua orang bawa pasir pula kan, tak ya? Bawa pasir letak depan kan, nak sujud atas tanah, jangan pula nanti kotor kan. Itu nak ceritanya keafdalannya. Jadi maknanya kita ni sebab kita diciptakan daripada tanah, maka kalau kita ni katakanlah masuk hutan dan sebagainya, sujud atas tanah tak ada masalah. Kalau tanah tu bersih lah, jangan tanah tu kotor. Kalau di pasir pantai katakan, jadi tak ada masalah lah. Jadi cubalah sekali-sekala insya-Allah untuk merasai dia kata kerendahan kita. Kerana kita ni diciptakan daripada tanah. Yang keduanya ulama sebut kerana
Kita ni daripada tanah. Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa semua makanan kita adalah daripada tanah. Kita makan daging ke, kita makan ayam ke, kita makan burger ke, kita makan nasi ke, kita makan beras, kita makan roti ke, semua benda-benda tu adalah tumbuhnya di atas tanah. Kalau kita kata makan daging lembu, lembunya adalah makan rumput. Rumput ni daripada tanah. Jadi maknanya kita tak boleh lari daripada tanah. Pusing-pusing tanah juga. Jadi dalam tanah itulah zat kita, dan kita ni kerana kita daripada tanah, maka kita berpusing-pusing tanah juga. Tu sebab hikmah yang ulama sebut, kenapa Allah Ta'ala ulang sebut kita ni daripada tanah, supaya kita ingat kita ni adalah bendanya adalah tempat yang kita pijak ni. Kemudian dalam Quran juga disebut perkataan tinun lazib. Tin lazib. Dalam bahasa Arab dia kata tin lazib ni ialah apabila turab ni, tanah ni dicampur dengan air, dipusing-pusing garing, digaul-gaul dengan air, maka dia akan jadi satu tanah yang melekat. Kalau kita ni macam gandum lah, macam gandum. Gandum tu kalau kita letak air, kita panggil uli. Uli dia akan jadi macam melekat. Boleh buat roti canai, boleh buat kuih, boleh buat macam tu lah, dia melekat. Kalau sebelum dicampur air, dia akan jadi macam kering tu, berdebu. Macam tu kan, gandum. Jadi macam tu juga tanah, dia kata. Tanah jadi Nabi Adam ni, asalnya dia kata sebut turab, kadang-kadang disebut tinun lazib. Lazib tu maknanya ialah yang melekat. Tu dalam Quran. Kemudian yang ketiganya, kadang-kadang Al-Quran guna perkataan sol-sol. Sol-sol ni macam mana? Sol-sol ni tanah tadi tu, apabila dia dah mula-mula dia lembut, dia dah bergaul dengan air, lama-lama kalau kita biarkan dia akan jadi kering. Dia kering, bila angin tiup dia akan berbunyi. Gitu. Kalau yang lembut tadi, kalau kita tiup tak berbunyi. Kalau yang bila keras dia akan berbunyi. Gitu kan, macam orang tiup whistle tiup apa kan. Tapi dia akan tadi dia panggil sol-sol, sol-sol. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang saya baca ayat sikit A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Allah Taala kata, dia ciptakan permulaan manusia ni diciptakan daripada tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dijadikan selepas daripada tu keturunan kita dijadikan daripada ma' mahin. Ma' mahin tu artinya ialah air yang hina. Air yang hina tu artinya air mani lah, air mani. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi selepas daripada tu dia kata ditiupkan ruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh ni makna disebutkan ruh tu daripada Allah kerana ruh ni kita tak tahu. Ruh ni apa hakikat dia? Itu tak tahu. Allah Taala kata yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Itu dalam Quran sebut. Mereka bertanya kamu tentang ruh. Ruh tu apa? Jadi Allah Taala kata qulir ruh min amri rabbi. Jadi sebab tu dalam Quran kata min ruh wa nufikha fihi min ruhihi. Ruhihi tu ialah dia kata bukan ruh tu ruh Allah, gitu kan, tapi ruh tu mana? Ruh yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada tu Allah Taala sebut apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Menjadikan lepas tu Allah Taala jadikan untuk kita tu telinga. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran yang pertama sekali adalah telinga. Jadi sebab itulah saya kata kan, kalau budak-budak baby tu dalam rahim tu kan, yang pertama sekali yang didapat tu ialah dia dengar. Lepas tu wal absar, mata-mata. Kemudian tu wal afidah, kemudian tu hati. Jadi hati tu datang yang ketiga lah. Jadi maknanya dia dengar dulu. Dengar ni. Ulama-ulama banyaklah ambil daripada ayat Al-Quran ni. Dia nak kata apa? Kalau seorang tu kalau tak ada pendengaran, kalau tak ada penglihatan, maka dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf. Maknanya dia tidak ada dosa pahala lah. Maknanya kan. Gitu. Tapi kalau ada salah satu, maka dia akan ada lah tanggungjawab dia. Gitu wal afridah qalilan ma tashkurun. Tapi Allah Taala kata sebut akhir tu qalilan ma tashkurun, tapi sedikit saja kamu ni yang bersyukur. Tu ayat yang berkaitan dengan kejadian manusia lah kan. Itu yang pertama sekali. Jadi kesimpulan dia, Allah Taala ulang banyak kali dalam Quran ni tentang penciptaan Adam. Nak cerita pasal apa? Bahawa manusia tu daripada tanah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tentang apa ni yang kita sebut pada minggu lepas. Saya dah sebut pada minggu lepas, iaitu tentang apa tugas Nabi Adam AS. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan manusia ni? Nabi Adam dan juga keturunan-keturunannya lah Allah Ta'ala sebut itu, ialah tu apa? Nak jadi kamu ni, Allah Ta'ala kata wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah.
Ketika aku berkata, ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ni apa? Khalifah. Jadi khalifah tu apa? Khalifah kita ceritalah pada minggu lepas yang kita dah cerita, iaitu manusia yang bertanggungjawab untuk menjaga bumi ini. Itu dah habis hari tu pada sesi lepas. Yang ketiganya, perkara yang ketiga dalam Quran, bila Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Adam ni, dia akan sebut satu perkara lain, iaitu apa? Manusia ni Allah Ta'ala jadi special. Special apa? Dia panggil, dia kata manusia ni boleh berfikir dan belajar. Berfikir dan belajar. Jadi Allah Ta'ala beri dua kepada kita. Dua benda. Iaitu nombor satunya akal, yang keduanya nafsu. Jadi akal daripada nafsu. Jadi yang pertama, akal tu untuk apa? Dia boleh belajar. Jadi sebab tu daripada awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila Allah Taala, bila malaikat ni macam apa ni, macam tanya Allah Subhanahu Wa Taala lah, kenapa kau nak ciptakan Adam sedangkan kami dah ada dah. Kami dah bertasbih kepada kamu, kami dah semua beribadah kepada kamu. Tak ada masalah dah. Jadi bukan masalahnya bukan masalah ibadah tak ibadah. Masalah ni Allah Taala ciptakan manusia tu ada sebab dia. Apa sebab dia? Allah Taala sebut sini dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Yang pertama sekali Allah Taala sebut ialah aku ajarkan kepada Adam ini al-asma' kullaha, semua nama-nama. Apa maksud nama-nama ni? Jadi dalam tafsir, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang dimaksudkan nama-nama ni ialah semua benda. Bahkan ada ulama kata Nabi Adam ni dia tahu semua bahasa. Bahasa yang wujud atas dunia ni. Banyak bahasa wujud atas dunia ni. Kalau kita bahasa Kedayan satu, bahasa Brunei satu, bahasa Tutong satu bahasa. Ni baru di Brunei. Dia kata kalau di India tu, di India saja ada 200 bahasa. Di Indonesia tak kira lagi bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa lepas tu Jawa pula, Jawa halus, Jawa lembut, Jawa keras, macam-macam pula. Kalau di tempat saya, bahasa Terengganu, bahasa Kelantan, bahasa Perak, bahasa Penang, lain-lain semua tu. Dia cakap bahasa Melayu tapi dia ada slang-slang dia tu. Tu bahasa maknanya. Jadi atas dunia ni ada berapa ratus, berapa puluh ribu bahasa. Semua tu ulama kata telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tu hebatnya saya kata. Jadi tapi selepas tu apa? Selepas tu sebab dia ni pergi sini, ni pergi sini, pergi sini, jadi tak ada lah satu bahasa yang tinggal. Itu yang termasuk dia kata bila Allah Taala kata wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah Taala telah mengajarkan kepada Adam ni asma'. Asma' ni maknanya nama-nama, semua nama-nama, kullaha. Lepas tu summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah pun tanya kepada malaikat, ni nama apa? Ni nama apa? Tanya malaikat, malaikat tak tahu semua. Sebab apa? Malaikat ni dia hanya akan dapat tahu kalau Allah Taala beritahu dia. Bila Allah Taala tak beritahu, dia tak tahu. Tapi manusia ni Allah Taala ciptakan dia, ada satu kelebihan dia, iaitu apa? Dia boleh belajar. Jadi sebab itulah ulama kata bila tafsir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam ni, salah satu istimewa manusia ialah dia boleh belajar. Jadi sebab itulah pandai, ada universiti lah, ada ni cipta ni lah, cerita robot lah, cerita ni lah, macam-macam. Sakit corona dia cari pula vaksin, pandai lah dia cari, dia teropong sini apa masalah corona ni, macam mana nak matikan dia, macam-macam cari. Jadi itu kebijaksanaan manusia Tapi bila bijak manusia tu, dia lawan Tuhan pula. Itu masalah lain pula timbul kan. Jadi tu nak ceritanya ialah manusia tapi Allah Taala bagi bakat. Tapi malaikat lembu katakan, kita ambil lembu binatang kita panggil ambuk katakan. Dia duduk makan tu lah. Dia tak pernah ada kedai, tak pernah masak, tak pernah ada restoran ni, tak pernah reka, tak ada. Reka ciptaan baru tak ada. Kita ni macam-macam. Cerita makanan lah, cerita ni lah, macam-macam maknanya manusia ni kan. Itu adalah nak tunjukkan kehebatan manusia yang Allah Taala sebut bila Allah Taala ciptakan Nabi Adam. Tu yang seterusnya, perkara seterusnya ialah Allah Taala sebut pula tu tentang apa sifat manusia ni dalam kisah Nabi Adam, iaitu lupa. An-nisyan dalam bahasa Arab. An-nisyan. Nisyan tu maknanya lupa. Dan setengah ulama kata kenapa manusia ni dinamakan sebagai An-nas. An-nas. Kalau bahasa Melayu manusia. Manusia kan. Tapi dalam bahasa Arab An-nasu. Gitu. Ataupun Al-insanu. Al-insan pun bahasa Melayu guna Al-insanu. Al-insan tu maknanya manusia. Jadi insan ni daripada perkataan apa? An-nasu. Dia kata daripada perkataan lupa. Sebab kalau bahasa Arab nasia tu lupa. Sebab tu adalah orang buat main, kata.
Sesiapa yang makan, man akala nasian, maka batallah puasanya. Siapa yang makan kerana lupa, nasian tu maknanya lupa. Siapa yang makan nasian, maka batal puasa dia. Tak batal puasa dia kecuali orang Indonesia, dia kata, dan juga orang di Nusantara. Sebab apa? Sebab makan nasi batal, kata. Nasi tu ialah maknanya ialah lupa. Padahal kita makan tak jadi lupa selalu tak. Tu bahasa kan. Nasi tu maknanya lupa. Jadi daripada bahasa Arab ni lah timbulnya perkataan ni, daripada nama nasia tu lahirlah perkataan al-insan. Dinamakan insan kerana manusia tu lupa. Apa ada dalam Quran benda ni? Ada dalam Quran. Allah Taala sebut walaqad ahidna ila adam min qabli fanasiya walam najid lahu azma. Allah Taala kata. Kan Allah Taala kan beritahu, kata kamu duduk dalam syurga ni boleh makan semua benda kecuali satu je. Satu apa? Iaitu jangan makan buah ini. Jangan dekati pokok ni, makan buah ni. Jadi ada cerita di sini, ni nak cerita pasal Israiliyat. Israiliyat. Datanglah Israiliyat ni ada dalam kitab tafsir, masalah dia. Tapi dia Israiliyat. Macam mana dia cerita? Iblis tadi tu telah dihalau keluar daripada syurga. Bila dia tak nak sujud pada Adam, dia dihalau keluar. Dihalau keluar, dia tinggal di mana? Wallahu a'lam bissawab. Tapi masalahnya pula, macam mana dia boleh pujuk Nabi Adam? Ada cerita Israiliyat pada masa tu, iaitu apa? Dia masuk dalam perut ular. Tu. Ular tu masa tu ada kaki 4. Masa tu dia cerita Israiliyat tapi ada dalam buku tafsir ni, jaga-jaga sikitlah. Ular tu kaki 4. Jadi dia masuk dalam perut ular, jadi ular tu pun masuklah dalam syurga tu. Dia pun muntahkan, dia keluar dari perut ular tu. Dia pun pergilah kat pokok tu, dia ambil buah tu. Ni Israiliyat bukan cerita betul ni. Jangan cerita. Kalau nak cerita boleh, nak kena beritahu ni adalah Israiliyat. Dia ambil buah tu, dia kata dia pergi kepada Hawa. Dia tak pergi pada Adam. Dia kata Hawa, ni best ni buah ni, yang Tuhan tak beri makan. Awak tahu tak? Malaikat semua makan buah ni. Sebab tu malaikat boleh duduk dalam syurga. Pula lepas tu Hawa pun makanlah buah tu. Sebab sedap, kata. Sedap, pergi cerita kepada Adam. Sedap, kata. Adam dah makan tu, tertanggallah pakaian dia. Ni cerita Israiliyat. Lepas tu Adam pun sembunyi di belakang satu tempat tu, kata. Belakang batu, kata. Datang. Jadi dia kata sini dalam Israiliyat, dia kata Allah pun datang. Allah tanya, mana Adam? Adam senyap duduk sembunyi di belakang. Macam Allah tak tahu tak? Pelik cerita ni kan. Macam-macam Israiliyat ni. Jadi saya nak cerita, takut memberi amaran takut kita terjumpa cerita ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun marahlah kepada Adam sebab makan buah ni. Tapi sebelum marah kepada Adam, Allah Taala marah kepada Hawa dulu. Jadi sebab tu Allah Taala dalam kitab Taurat ni dia ada sebut ni. Maka Allah Taala telah memberi kepada perempuan ni 10 masalah. 10 masalah. Sebab apa? Sebab kerana dialah menyebabkan Adam ni termakan buah tu. Apa dia? Antaranya apa? Dia terpaksa mengandung anak 9 bulan. Lepas tu dia terpaksa datang haid. Sakit gitu. Tiap-tiap bulan datang darah. Lepas tu perempuan ni macam-macam cerita dalam Taurat tu. Jadi nak ceritanya ialah nak kata tak betulnya lah. Takkanlah benda tu semua. Jadi akhirnya dalam Taurat tu dia kata apa? Dia kata bahawa kita ni, manusia ni terkeluar daripada syurga kerana apa? Kerana disebabkan oleh perempuan. Jadi perempuan dah masalah. Atas dunia ni perempuan dah jadi masalah. Dalam Quran Allah Taala tak cerita benda tu, tak cerita perkara tu. Tak ada, tu cerita tipu semua tu cerita tipu daripada Israiliyat. Jadi ular tadi tu, ular yang kaki 4 tu macam unta tu, dia kata Allah Taala telah murka pada ular tu, maka dimasukkan kaki dia ke dalam tubuh dia. Jadi masuk semua kaki dia, tak ada, hilang kaki dia, masuk dalam tubuh dia, tinggallah ular tu tak ada kaki. Gitu dia ceritanya. Tu cerita bohong nak cerita bohong tu kan. Tu. Jadi kita janganlah pula kita tanya habis tu dia macam mana pula dia pujuk Nabi Adam tu. Tu cerita lain tu. Cerita tu Allah Taala tak cerita, jadi kita tak payah fikir. Itu lupa Jadi Nabi Adam, Allah Taala sebut sini tak ada cerita pun pasal perempuan ni gini tak ada. Dalam Quran tak ada. Yang Allah Taala ceritanya ialah Adam dan juga Hawa telah dipujuk oleh syaitan, oleh iblis, lalu dia pun makanlah buah tu. Pergi pada buah, lalu tanggallah pakaian dia, lalu Allah Subhanahu Taala berkata dalam Quran, walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya, dia lupa. Dia makan tu pun lupa. Walam najid lahu azma. Azma tu makna azam. Azam tu maknanya
Adam tu dia beri makan tu, dia tak ada pun keinginan dia nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud dia. Jadi memang dah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun nak campurlah kita ke atas bumi ni, maka kita sampailah ke bumi ni. Kalau tak ada lah kita kan. Bukan kita duduk dalam syurga, tak ada. Dalam syurga tu tak ada lahir-lahir dah kan. Tak ada kan. Jadi duduk dalam syurga lah kita semua Nabi Adam. Tak ada tu Allah Ta'ala ketetapan dia. Cuma dia nak ceritanya ialah apa? Manusia tu diciptakan ada penyakit lupa. Jadi bila ada penyakit lupa, maka kalau kita buat salah, kita lupa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak dianggap salah lah kalau betul-betul kita lupa. Kemudian seterusnya. Perkara seterusnya ulama sebut daripada Al-Quran ni tentang Adam ni, tentang Nabi Adam alaihissalam ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Adam. Memuliakan Nabi Adam dan memuliakan anak-anak Adam. Maknanya dia ni special. Lebih special lagi daripada jin, kata. Jin ni sebelum daripada manusia, jin dah ada lah. Bukan jin datang sebelum kita, selepas kita tak. Jin datang sebelum kita. Sebab itulah iblis tu adalah salah satu daripada jin. Kana minal jin. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Iblis tu kana minal jin. Dia tu memang jin. Habis tu dia di mana dia? Dulu dia tinggal di bumi. Dia tinggal di bumi, dia suka bergaduh. Dalam tafsir kata, dia suka bergaduh sana. Jadi bila dia bergaduh sama-sama dia bertumpah darah semua jin ni atas bumi ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat suruh kejar dia ni. Marahlah dia, apa dia bergaduh ni. Jadi lepas tu dalam tafsir kata dia pun ambillah satu ni anak jin ni. Anak jin ni nama dia Iblis. Jadi dia ambil tinggal dengan mereka di syurga. Jadi sebab itulah Iblis tu boleh masuk syurga, tinggal dalam syurga bersama dengan ni. Jadi dia membesar bersama-sama dengan malaikat. Tengok malaikat ni sujud pada Allah, tengok malaikat ni baik, tengok malaikat ni beribadat, dia pun beribadat juga. Lepas daripada tu, bila sujud pada Adam, dia tak nak sujud. Sebab apa? Sebab dia ni dijadikan daripada api. Api ni memang sombong. Gitu jadi tu cerita dia lah. Jadi jin ni telah wujud sebelum daripada manusia di atas muka bumi ni. Jadi bila manusia ni dicampakkan jatuh ke bumi, kita ni, Nabi Adam AS, Allah Ta'ala bagi special kat kita. Apa special dia? Nombor satu special dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran ialah wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nombor satunya sujud. Orang lain semua kena sujud. Termasuk malaikat. Malaikat tu dia mesti sujud juga pada Adam. Sujud apa? Nama dia sujud takrim. Bukan sujud sembah, bukan. Sujud tu sujud patuh dan hormat kepada manusia ni, iaitu Nabi Adam AS. Itu nombor satu. Yang kedua disebut ialah apa ni? Manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala telah kirimkan ramai daripada nabi-nabi daripada kalangan manusia. Nabi-nabi tak ada daripada jin, tak ada. Walaupun jin tu banyak, walaupun jin tu ramai, walaupun jin tu boleh terbang sana terbang sini, kita kata walaupun jin tu dah ada di bumi ni sebelum daripada manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia pilih nabi dan juga rasul, dia ambil daripada manusia. Allah Taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam. Sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka. Beri nikmat. Nikmat tu apa? Allah Ta'ala sebut an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jadi maknanya nabi ni ialah orang yang paling tinggi lah, kita katakan. Orang yang paling tinggi kedudukan dia. Nabi-nabi dan rasul di kalangan manusia paling tinggi. Tapi apa yang hebat nabi-nabi? Bukan sebab dia harta dia, bukan sebab dia ni pangkat dia, bukan keturunan dia, bukan sebab tu, tapi sebab satu saja, sebab dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia yang dapat wahyu, maka dia akan jadi tinggi. Jadi manusia biasa pun yang mengikut agama itu adalah yang paling tinggi. Bukannya manusia yang dapat, kita kata dunia. Gitu kan. Kalau dapat dunia tak semestinya tinggi. Sebab Allah Taala beri dunia kepada orang yang dia sayang dan juga kepada orang yang dia tak sayang. Tapi Allah Taala beri agama kepada orang yang dia sayang saja. Jadi kita ni bila kita dapat agama, kita kan rasa bertuah kan. Kita rasa alhamdulillah, kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Taala sebut bahawa Adam tu diberikan daripada keturunan dia jadi nabi. Sehingga kalau kita tengok cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu, bila dia pergi ke Taif dia pergi ke Taif. Dalam perjalanan tu dia pergi ke Taif, kemudian sampai ke Taif kena baling batu di Taif tu. Lepas tu dia sedih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih, balik dalam perjalanan dia sembahyang malam di Nakhlah. Nakhlah tu satu tempat lah satu tempat di antara Taif dan juga Mekah dalam perjalanan balik. Jadi bila perjalanan balik masa itulah Nabi sembahyang malam, pada masa itulah jin tu dengar Nabi sembahyang. Jin dengar, lalu turunlah surah jin tu. Surah jin tu cerita tentang apa? Telah mendengarlah
apa ni, sekumpulan jin terhadap apa yang kamu baca wahai Muhammad, dan kemudian mereka pun berlari-lari balik kepada kaum mereka, kepada geng-geng mereka, kawan-kawan mereka, untuk ceritakan bahawa kami telah dengar satu manusia yang telah dikirim dapat wahyu. Padanlah dia kata, selama ni kita ni naik ke langit, kita dapat naik ke langit, tiba-tiba kita tak boleh naik ke langit dah. Kenapa? Ada bintang-bintang yang menyerang kita, kata kan. Menyerang kita nak naik ke langit. Dulu masa zaman tak ada ni, dia kata tak ada Muhammad ni, tak ada Nabi ni, dulu kita boleh naik ke langit kita boleh tengok, mengintai-ngintai, kata. Mengintai-ngintai, lepas tu kita pun ceritalah kepada tok apa panggil apa? Tok yang tukang telik, tukang telik. Jadi tukang telik pun boleh ceritalah. Dia kata ni, tahun depan awak macam ni. Ni tahun macam ni. Itu dia cerita dia, tukang telik. Tapi sekarang ni tiba-tiba dia kata kita naik ke langit tak boleh. Ada something wrong ni, dia kata ni. Kenapa tak boleh ni? Tiba-tiba dah sekarang kita jumpa dah. Ini dia wrong dia ni. Wrong dia kenapa? Ni ada rupanya seorang yang bernama Muhammad telah mendapat wahyu. Jadi sekarang dia bercerita kepada kita. Aku dengar dia baca Quran. Jadi sebab tu cerita, Allah Ta'ala pun beritahulah. Nabi tak tahu bahawa jin tu dengar dia. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam surah Jin bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan kamu, lalu mereka pun balik kepada kaum dia untuk berdakwah kepada kaum dia. Tu cerita pasal apa ni, nabi-nabi ni tidak ada daripada kalangan jin. Jadi tanda dia kata Allah Subhanahu Wa Taala maknanya ialah nak memberi kehormatan kepada anak-anak Nabi Adam ni. Perkara seterusnya ialah nak menunjukkan Allah Taala memuliakan Nabi Adam ni ialah dia panggil taskhir, Taskhir ni maknanya ialah menundukkan, makna dia. Menundukkan itu apa? Iaitu kita baca kalau kita naik kenderaan, kita ada satu bacaan dia. Bacaan dia itu subhanallazi sakhkhara lana haza. Tu. Subhanallazi sakhkhara lana tu makna dia ialah maha suci engkau ya Tuhan yang telah sakhkhara lana. Sakhkhara tu maknanya menundukkan. Menundukkan apa? Untuk kami hazan ini, kereta kami ni, motosikal kami ni, basikal kami ni, apa lagi? Kapal kami ni, kapal terbang kami ke, roket kami ke. Subhanallazi sakhkhara lana. Kau naik lift pun kena baca juga. Sebab apa? Lift pun dia bergerak. Dia bergerak kenapa lift tu boleh bergerak? Kerana Allah Ta'ala telah menundukkan lift itu untuk manusia. Jadi itu tu nama dia taskhir, jadi siapa yang memberikan benda-benda ni semua ni? Makhluk-makhluk semua ni tunduk pada kita, tunduk pada manusia walaupun dia besar. Contohnya gajah. Gajah, manusia boleh mengenderai gajah, boleh kontrol gajah. Tak ada gajah tu kontrol manusia. Gajah naik, manusia tak ada. Manusia jadi apa ni? Jadi kereta manusia orang panggil. Gajah naik ramai-ramai. Tahu? Kita naik kereta gajah ada. Kita naik kuda ada. Kuda tu lebih kuat daripada kita. Bukan kita lebih kuat daripada kuda. Cuba berlawan. Kalau belah kuda ni, tapi kuda ni jadi macam apalah, dia ikut kita, ikut manusia. Kenapa? Allah Ta'ala yang menundukkan. Itu nama dia taskhir. Apa tujuan taskhir ni? Tujuan taskhir ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah Ta'ala kata, sadaqallahul azim. Maksud dia, Allah Ta'ala telah menundukkan untuk kamu, sakhkhara lakum ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan juga apa yang ada di bumi. Maknanya semua sini, semua di langit dan juga di bumi, manusia boleh guna semua. Sehebat-hebat. Jadi tak adalah kalau orang cerita orang putih tu kan, alien datang, lepas tu datanglah menguasai bumi, itu cerita bohong semua tu. Tu cerita movie Hollywood ni. Dia nak bagi macam kita ni manusia ni tak ada apa. Tak. Kalau tak nak sebut dah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Ada perkataan jami'an tu. Jami'an tu nak menunjuk apa? Semua benda di bumi, semua benda di langit, semua di langit dan juga bumi, semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditundukkan oleh Allah Taala kepada manusia. Nak tunjuk apa? Manusia ni hebat. Jadi kalau semua benda ni ditundukkan kepada manusia, jadi manusialah pula dia ni mesti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala dah beri semua dah. Awak nak apa? Ni ambil. Gajah ambil, paus ambil, apa lagi? Kuda ambil, unta ambil, nak semua apa benda? Pokok semua, bukit, semua boleh. Awak nak apa? Semua boleh. Cuma awak ni bila semua dah boleh, awak ni kerja apa? Gitu kan. Aku dah beri semua pada awak. Takkanlah kan kalau kerajaan bagi kita semua dah. Awak nak apa? Kereta bagi, pemandu bagi, rumah bagi, gaji bagi, duit allowance semua bagi. Awak kerja apa? Tak ada kerja apa-apa. Awak relax, awak makan tu je. Tak, mesti ada kerja.
Kerja dia ialah awak kena berkhidmat lah. Macam kita sebut hari tu, awak jadi duta, kena jadi duta lah sebagai duta. Awak ni jadi khalifah atas muka bumi ni. Jadi Allah Ta'ala telah taskhirkan, tu nama dia taskhir. Jadi itu kehebatan manusia lah. Kehebatan manusia. Kemudian seterusnya, habis masa dah tak? Tak. InsyaAllah ya. InsyaAllah ada beberapa perkara lagi. Dua perkara lagi lah insyaAllah kan. Yang disebutkan dalam Al-Quran tentang manusia ni. Jadi insyaAllah kita akan sambung akan datang lah insyaAllah iaitu perkara-perkara yang disebutkan tentang Nabi Adam. Saya buat simpulan lah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga yang dikumpulkan oleh ulama-ulama kita insyaAllah. Jadi setakat itu sajalah insyaAllah untuk malam ni. Kita akan sambung lagi nanti beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan tanda Allah Ta'ala ni memang memberi kemuliaan kepada Nabi Adam dan juga anak-anak dia insyaAllah manusia sampai hari kiamat insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita insyaAllah kita tutuplah majlis kita pada malam ni dengan membaca sama-sama surah wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.